orang Melayu yang prihatin, yang jelas membanggakan diri sebagai Melayu dan mengambil berat tentang masa depan orang Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah dengar sejarah adanya manusia di dunia dan betapa manusia ini berkumpul. Mereka mempunyai kepercayaan tertentu sehinggalah sampai kepada masa yang seorang yang bernama Muhammad telah dipilih sebagai Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menyampaikan agama Islam kepada manusia. Dan kita telah pelajari agama Islam dan kita sudah menganuti agama Islam sekian lama. Tetapi malangnya kita tidak capai kemajuan, tidak berjaya dalam kehidupan ini. Sebabnya ialah kerana kita ketepikan ajaran Al-Quran. Sebaliknya kita lebih utamakan pemimpin-pemimpin tertentu, utamakan ulama-ulama tertentu, utamakan imam-imam tertentu, walaupun ajaran mereka kerap kali bertentangan dengan ajaran agama Islam seperti yang disampaikan Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad yang terdapat dalam Al-Quran. Saya percaya bahawa kekalahan ataupun ketewasan umat Islam sekarang ini bukan kerana agama Islam, tetapi kerana kita menolak ajaran Islam. Bagi kita orang Melayu, kita adalah orang yang bernasib baik. Kerana orang Melayu ini menganuti ajaran Islam, mengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada orang Melayu yang mengikut ajaran-ajaran yang lain seperti Syiah dan sebagainya. Dengan itu orang Melayu dapat bersatu kerana kita tidak dipecah belah, dipisah kerana kefahaman Islam kita berbeza antara kita. Fahaman Islam kita adalah satu saja, sama saja, dan semua orang Melayu itu adalah orang yang beragama Islam yang menurut ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita juga pegang kepada imam kita. Ini memberi kekuatan kepada kita. Tetapi malangnya dia tidak sampai kepada tahap yang diperlukan. Sebabnya ialah kerana orang Melayu mudah lupa. Tuan-tuan dan puan-puan, tanah Melayu ini besar, bukan kecil. Pada satu masa dahulu, tanah Melayu termasuk daripada segenting Kedah dan sampai kepada pulau-pulau Riau di selatan. Amat besar tanah Melayu. Tetapi hari ini kita dapati tanah Melayu terhad kepada Semenanjung saja. Bukan tanah yang terdapat kepada pihak lain, tidak lagi menjadi bahagian tanah Melayu. Umpamanya, apabila pihak British mengadakan perjanjian dengan pihak Siam pada tahun 1909 dan pihak British bersetuju memberi 4 buah negeri Melayu kepada Siam
itu dibuat tanpa pengetahuan, tanpa diizinkan oleh kerajaan-kerajaan yang diketuai oleh raja-raja Melayu. Tidak ada bantahan dibuat pada masa itu kerana kita terbahagi kepada raja dan negeri masing-masing. Sepatutnya hari ini 4 buah negeri yang ada di selatan Thai adalah sebahagian daripada tanah Melayu. Kita berhak menuntut, tetapi kita tidak pernah sebut pun bahawa ini adalah sebahagian daripada tanah Melayu. Memanglah kita sudah terima bahawa sebahagian besar daripada tanah Melayu ini sudah tidak lagi menjadi tanah Melayu. Dalam perjanjian yang dibuat antara raja-raja Melayu dan dengan British, kita diberi pengakuan oleh British, iaitu British akan melindungi negeri-negeri Melayu. Tetapi untuk ini British gagal sehingga kita ditakluk, dijajah oleh orang Jepun. Mereka sudah tidak patuh kepada janji mereka untuk melindungi tanah Melayu. Tetapi orang Melayu begitu baik, mereka dengan rela hati menerima balik orang British ke Malaysia dengan cadangan-cadangan mereka untuk menyatukan negeri-negeri Melayu untuk menjadi sebuah negeri, sebuah negara yang dikenali sebagai Malay Union. Sebaliknya, apabila British kembali ke Malaysia lepas memenangi Perang Dunia Kedua, kerajaan-kerajaan Malaysia berhak menuntut kenapa British gagal melindungi Malaysia daripada serangan orang Jepun. Dan kita juga tidak tuntut pada masa itu supaya negeri-negeri Melayu yang telah diberi oleh British kepada negara Thai dikembalikan kepada Malaysia. Kita terima dengan senang hati sebahagian besar daripada negeri tanah Melayu ini diberi kepada pihak yang lain. Sebabnya ialah kerana kita lemah. Di sebelah selatan pula, Pulau Riau yang dimiliki oleh Johor, Pulau Riau telah ditawan oleh pihak Belanda dan tidak ada tentangan yang dilakukan oleh kerajaan Johor pada masa itu. Kerajaan Johor bersedia untuk melepaskan Pulau Riau untuk dijajah oleh Belanda. Dan oleh kerana Pulau Riau dijajah oleh Belanda, dia sekarang menjadi sebahagian daripada Indonesia, bukan lagi tanah Melayu. Juga kita lihat betapa mudahnya kerajaan Johor menjual Pulau Singapura Temasek kepada British dengan harga $60,000 Spanish pada ketika itu. Dijualnya satu pulau kepada British, sedangkan itu adalah sebahagian daripada Johor, sebahagian daripada tanah Melayu. Tetapi Singapura diserah kepada British dengan harganya cuma RM60,000 saja. Sehingga sekarang ini tidak ada tuntutan yang dibuat oleh kerajaan Johor tentang Singapura, kerana Singapura itu adalah sebahagian daripada negeri Johor dan dengan itu menjadi sebahagian daripada tanah Melayu juga. Sebaliknya kita dapati apabila satu tunggul batu
tak pun besar mana yang ada di perairan antara Singapura dengan Malaysia. Kita menuntut pulau batu, kepingan batu ini seolah-olah dia adalah satu kawasan yang berharga. Sebaliknya, apabila kita bersetuju untuk pihak International Court of Justice, Mahkamah Antarabangsa, menentukan siapakah yang memiliki ketulan batu ini, kita dapati bahawa International Court of Justice memberi pulau kecil ini kepada Singapura. Dan begitu marah sekali orang Johor, kenapa ketulan batu ini diberi kepada Singapura. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita kehilangan ketulan batu ini, tetapi kita menang dalam Pulau Ligitan dan Sipadan yang jauh lebih mahal, lebih berharga, lebih baik daripada ketulan batu yang terdapat di perairan antara Singapura dan Malaysia. Kalaulah tuntutan kita sekarang ini, unurnya keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Antarabangsa boleh dipertikaikan dan kita tuntut semula ketulan batu ini, apa kata kalau Indonesia pula membuat satu desakan supaya Sipadan dan Ligitan dikembalikan kepada Indonesia. Ini harus kita ingat. Kita lebih menghargakan ketulan batu ini lebih daripada pulau-pulau yang kita dapati, dan lebih juga daripada Pulau Singapura yang juga adalah milik negeri Johor. Sepatutnya negeri Johor membuat tuntutan supaya Pulau Singapura juga dikembalikan kepada Johor dan kepada Malaysia. Tetapi tak ada sebutan apapun berkenaan dengan Singapura. Bahkan kita menunjuk penghargaan kita kepada kepimpinan negara baru yang dinamakan Singapura. Perhitungan kita tidak tepat. Yang lebih berharga, lebih bernilai ialah terdapatnya Pulau Sipadan dan Ligitan kepada kita dan bukan kepada Indonesia. Sedangkan seketul batu yang sebesar meja yang diberi kepada Singapura dipertikaikan oleh kita. Kononnya kita akan tuntut supaya diberi balik kepada Malaysia. Kita juga harus tuntut supaya diberi balik bukan saja ketulan batu Pedra Branca ini, Pulau Batu Putih ini, untuk dikembalikan kepada kita. Sebaliknya kita tuntut juga Singapura dan Pulau-Pulau Riau dikembalikan kepada Malaysia sebagai tanah Melayu. Yang jelas ialah mengikut sejarah, tanah Melayu ini adalah sebuah tanah yang besar yang meliputi kawasan dari segenting Kedah di utara sehingga Pulau Riau di selatan. Tetapi hari ini kita cuma tinggal semenanjung saja. Sudah jadi kecil. Soalnya, apakah kita akan terus memiliki semenanjung ini? Saya khawatir di masa hadapan orang Melayu, di masa hadapan negara kita, tanah semenanjung ini juga akan dimiliki oleh pihak lain.
Kenapa ini mungkin berlaku di masa hadapan? Sebabnya ialah kerana orang Melayu rata-rata miskin. Dan orang yang miskin memang lemah, tak dapat mempertahankan hak mereka. Inilah keadaan sekarang ini. Orang Melayu miskin, mereka rela menerima orang asing sebagai warga negara. Tetapi sekarang ini kita lihat orang asing sudah lebih berkuasa daripada segi pemilikan tanah berbanding dengan orang Melayu. Dan ini berlaku kerana orang Melayu miskin. Dan apabila mereka miskin, cara mereka untuk mendapat bekalan ialah dengan menjual tanah. Hari ini hampir 1%, setengah bahagian Malaysia ini sudah dimiliki oleh pihak lain dan dia masih berkembang. Kita lihat bandar-bandar makin membesar dan membesar dengan menguasai tanah, membeli tanah yang dahulunya dimiliki oleh orang Melayu. Bandar Kuala Lumpur umpamanya yang dahulu hanya mempunyai 300,000 orang, hari ini mempunyai 2 million orang. Tetapi mereka bukanlah orang Melayu. Sebaliknya orang lain yang kaya yang telah beli tanah mereka. Bukan saja itu, estate besar yang dahulu dimiliki oleh orang Eropah, orang putih, semua estate ini juga dimiliki oleh orang bukan orang Melayu. Kita juga lihat bandar-bandar dibina di kawasan-kawasan yang dahulunya adalah dimiliki oleh orang Melayu, tetapi sekarang ini bandar-bandar ini dibangun dengan begitu rupa, dengan harga yang mahal, dan sekali lagi bandar-bandar baru ini tidak dapat dimiliki oleh orang Melayu. Inilah yang berlaku sekarang ini. Dan ramai orang Melayu tidak pun sedar bahawa negara mereka yang dahulu besar sudah jadi kecil. Dan yang kecil ini pun mereka akan hilang kerana mereka miskin. Ada yang berpendapat bahawa tidak mengapa kalau kita miskin, kerana kerajaan akan tolong kita, akan bantu kita, akan bekal wang kepada kita tanpa kita bekerja pun. Dan kita lihat ada kerajaan yang memberi sogokan RM500 untuk 1 tahun. Dan betapa gembiranya kita menerima RM500 setahun. Sedangkan peluang pekerjaan yang diwujudkan yang akan memberi pulangan sebanyak RM1,000 satu bulan, ini kita ketepikan untuk orang lain memenuhi peluang-peluang ini. Kita rela negara kita menerima pekerja asing daripada berbagai negara, dan pekerja asing ini datang sini sebagai buruh kasar. Tetapi kita lihat sekarang mereka bukan semuanya buruh kasar lagi. Sebaliknya mereka sudah maju dan mereka membeli kedai-kedai, warung-warung orang Melayu, kerana orang Melayu rela menjual perniagaan mereka kepada pendatang ini. Tak lama lagi pendatang ini akan menuntut hak untuk menjadi warga negara kita. Apabila orang asing ini menjadi warga negara, maka peratusan kita orang Melayu sebagai warga negara akan turun.
Kita hari ini berbangga, kononnya penduduk Malaysia 70% adalah Melayu. Orang asing cuma 30% saja. Tetapi yang 70% ini terbahagi melalui kerana parti politik. Mereka terbahagi kepada 4-5 parti, masing-masing kecil belaka dan lemah, dan kadang-kadang bergantung kepada orang asing untuk membiayai kegiatan mereka. Kita merasa sedih kerana perpaduan di kalangan orang Melayu sudah pun hilang. Mereka sering menubuhkan parti-parti politik untuk berlawan sesama sendiri, dan mereka bergantung kepada bukan Melayu untuk mendapat kemenangan. Kita mungkin jumlah kita ramai 70%, tetapi 70% apabila berpecah kepada 4 ataupun 5 parti, kita bukan lagi 70%. Kekuatan kita mengikut peratusan parti-parti kita yang sekarang ini kecil belaka. Di masa kita melawan Melayu Union, orang Melayu bersatu padu dalam sebuah parti politik saja. Dan oleh kerana kita bersatu padu, walaupun orang Melayu pada masa itu lebih miskin daripada sekarang, tidak ada orang yang terpelajar dan tidak ada orang yang kaya di antara kita. Tidak pun ada pemimpin di kalangan kita pada masa itu. Dan kita dapati bahawa kita berpecah kepada beberapa buah negeri dengan ketaatan kita terhadap kepada raja masing-masing. Tetapi dengan ditubuhnya sebuah parti politik dan disertai oleh semua orang Melayu, maka kita dapat kalahkan British yang begitu kuat pada masa itu. Itu menunjuk betapa pentingnya perpaduan di kalangan orang Melayu pada ketika itu. Tetapi sejak kita merdeka ini sampai sudah 60 tahun, kita tidak lagi hargai perpaduan. Sebaliknya, kalau kita dapat kuasa, kita salah guna kuasa. Orang yang mencuri, menyamun menjadi pemimpin kita. Dan ada di antara kita yang cium tangan penyamun dan pencuri. Mereka tak merasa malu kalau dipimpin oleh penyangan dan perompak yang menjadi pemimpin sekarang ini. Kalau ada usaha untuk menyatukan mereka yang menolak orang yang salah ini, yang sudah didapati salah oleh mahkamah, tetapi kita dapati ramai yang tidak sanggup untuk merapatkan hubungan kita, merapatkan jarak antara kita supaya kita dapat tukar kerajaan yang telah menyalahgunakan kuasa dengan memperkayakan diri mereka sahaja. Dan kita baca bagaimana orang yang menjadi kerajaan sekarang ini lebih utamakan kekayaan bagi diri mereka sendiri lebih daripada bangsa mereka ataupun negara mereka. Inilah yang sudah terjadi, dan kita masih lagi tidak boleh bersatu, tidak boleh rapatkan barisan kita supaya kita dapat kalahkan orang yang menyalahgunakan kuasa, yang mencuri dan menyamun. Keadaan ini saya dapati tidak disedari oleh kebanyakan daripada kita. Kita masih utamakan perjuangan kecil-kecilan kita tanpa mengambil berat terhadap perjuangan untuk bangsa kita, untuk negara kita dan untuk agama kita.
Saya yakin kalau ini berterusan, masa depan orang Melayu amatlah buruk. Ada kemungkinan negara kita ini tidak lagi menjadi tanah Melayu. Nama saja mungkin tanah Melayu, tetapi semua tanah di Malaysia ini, semua tanah di Semenanjung terutamanya akan dimiliki oleh orang lain, dan kita menjadi orang yang tumpang di negara ini yang sebenarnya dahulu adalah milik kita sendiri. Inilah yang sedang berlaku sekarang. Saya gembira kerana ada usaha untuk mengkaji dan mengenali masalah yang dihadapi oleh orang Melayu, dan dalam kongres ini tak ada gunanya kita ada mesyuarat demi mesyuarat tanpa tindakan yang perlu diambil. Amat kita marah orang Melayu kalau dikatakan mereka tidak sanggup bekerja, tetapi inilah sebenarnya yang sedang berlaku. Kenapakah 2 juta orang Bangladesh ada di sini? Berpuluh ribu orang Indonesia ada di sini. Berpuluh ribu orang daripada Filipina dan Thailand ada di sini. Sebabnya ialah kerana kita tidak sanggup memikul kerja yang diperlukan oleh sebuah negara yang merdeka. Kita lebih rela membiarkan orang asing masuk negara kita dan merebut segala peluang yang kita wujudkan. Selagi kita mempunyai sikap yang seperti ini, selama itulah kedudukan orang Melayu akan merosot lagi. Mereka akan terus menjadi miskin, dan mereka ada antara mereka yang cuma berharap bantuan keuangan daripada kerajaan. Ya, hari ini mungkin kerajaan boleh beri bantuan sedikit kepada kita, tetapi kalau kerajaan sudah bertukar dan dipenuhi dengan orang yang tidak bersempati dengan bangsa kita, bantuan keuangan itu tidak akan didapati oleh kita. Sebaliknya, kalau kita rela dan sanggup bekerja supaya kita dapat kekayaan, menambahkan kekayaan dan pendapatan kita, kita tidak lagi akan bergantung kepada mana-mana pihak. Perkara yang perlu dilakukan oleh kita sekarang ini ialah menyatu padukan orang Melayu, tetapi bukan orang Melayu yang sudah jadi penyangak, penyama, pencuri. Kita tidak harus ada perpaduan dengan mereka, kerana mereka berjuang untuk kepentingan diri mereka yang menentang kerajaan yang pro rasuah ini. Perlu bersatu untuk menjatuhkan kerajaan perasuah yang sedang ada sekarang ini. Saya harap dengan adanya kongres seperti ini, yang mana kedudukan orang Melayu dapat dibincang dan difaham, dan dengan itu kita susun barisan kita untuk membersihkan negara kita daripada dikuasai oleh penyangak, penyamun dan orang yang tak tahu malu. Ada orang yang tak tahu malu sekarang ini bahawa mereka adalah penyangak dan penjenayah, tetapi mereka tidak malu menjadikan penyangak dan penjenayah ini sebagai pemimpin bagi kita. Apakah yang telah jadi kepada kita yang sudah sampai kepada satu tahap yang mana penjenayah dijunjung tinggi dan dipilih untuk jadi kerajaan,
Sebaliknya orang yang menentang jenayah, yang ingin membersihkan negara, tidak dapat sokongan sama sekali. Kita seolah-olah ingin melihat negara kita ini dikuasai, dipimpin oleh orang yang mempunyai latar belakang jenayah dan didapati bersalah dalam mahkamah sekalipun. Kita dapati orang yang didapati bersalah oleh mahkamah mendapat layanan yang cukup hebat sampai boleh berada dengan pucuk pemerintahan negara, iaitu mereka boleh ke istana negara walaupun mereka adalah penjenayah. Apakah yang sudah jadi kepada sistem nilaian kita? Apakah yang kita hormati, yang baik ataupun yang buruk? Terdapat sekarang penjenayah lebih dihormati daripada orang yang baik, yang lurus dan sebagainya. Inilah keadaan dalam negara kita sekarang, dan kita sementara kita boleh tunjuk kebangsaan kita melalui budaya kita, melalui pakaian kita. Tetapi kalau kita tidak sanggup mengambil alih semua kerja dalam negara kita ini, percayalah, kita akan jadi puak yang termiskin dan kita akan kehilangan negara kita. Inilah yang akan berlaku. Sebab itu kita perlu sedar bahawa perjuangan untuk bangsa kita ini memerlukan kesanggupan kita untuk memikul segala tanggungjawab yang diperlukan oleh negara. Janganlah hendaknya kita bergantung kepada orang asing sepanjang masa. 80 tahun dahulu, semasa saya masih kecil, saya sudah lihat orang asing datang berturut-turut, berduyun-duyun ke Malaysia. Dan mereka datang kerana kita tidak sanggup memikul kerja-kerja yang diperlukan. Hari ini orang itu yang datang untuk mencari kerja di Malaysia, mereka sudah begitu maju jauh ke hadapan, menjadi milioner, bilioner, dan mereka tinggal orang Melayu di belakang sebagai puak yang termiskin. Kalau ini berterusan dalam jangka masa mungkin hanya 20 tahun saja, orang Melayu akan jadi pengemis di dalam negara mereka sendiri, dan mereka akan bekerja sebagai kuli kepada orang asing yang sudah rebut segala peluang yang diwujudkan oleh kita. Ya, memang ada pihak yang akan marah kerana disebut bahawa orang Melayu tidak sanggup membuat kerja tertentu. Sama ada kita marah ataupun tidak, ini adalah keadaan sebenar. Selagi kita tidak sanggup memikul tanggungjawab untuk memajukan negara kita, selama itulah kita sendiri akan kehilangan kedudukan kita di dalam negara kita. Saya harap kongres yang diadakan hari ini bukan saja mengalu-alukan zaman purba, tetapi juga memikir tentang keadaan sekarang. Apa akan jadi kepada kita bergantung kepada sejarah kita. Kita perlu menjadikan sejarah kita sebagai panduan. Keadaan kita sekarang sebagai maklumat. Dan kalau kita dapati kita bersalah, kita naklah betulkan kesalahan kita supaya negara kita ini kekal sebagai tanah Melayu. Kita sudah kehilangan banyak wilayah
kita kehilangan 4 buah negeri di selatan Thai. Kita telah hilang Pulau Rio, kita telah hilang Pulau Singapura, dan juga seketul batu sebesar meja yang dikenali sebagai Pedra Branca ataupun Pulau Batu Putih. Kalau kita utamakan benda-benda yang kecil-kecil ini, maka kita akan kehilangan yang lebih besar, yaitu negara kita. Ya, mungkin kita menjadi orang yang baik, yang tidak akan terlibat dengan tarian Don Omori dan sebagainya. Kita utamakan itu lebih daripada mengutamakan negara kita, menyelamatkan negara kita dengan bekerja dan memikul segala tanggungjawab untuk sebuah negara yang merdeka. Inilah keadaan. Saya minta maaf kerana saya terpaksa sebut semua ini yang tidak sedap didengar. Tetapi inilah hakikatnya. Inilah fact yang kita hadapi, yaitu selama 60 tahun kita merdeka, prestasi kita merosot jauh ke belakang, sehingga jarak antara kita dengan kaum lain sudah begitu jauh sehingga kita tidak dapat kejar mereka lagi. Kita begitu betul merasa meminta hanya 30% saja dari kekayaan negara kita, walaupun bilangan kita ialah 70%. Tetapi itu pun tak dapat dicapai, dan kalau dicapai pun bukan oleh kita. Kita hanya mencapai 20%. Ada satu masa turun kepada 17% daripada kekayaan negara kita yang bahagiannya dimiliki oleh orang lain, orang asing yang tidak bersimpati dengan kita. Kita percaya bahawa dalam sistem politik kita mungkin rebut jawatan dalam kerajaan. Itu pun saya fikir tak lama. Dengan cara yang kita bergerak, dengan cara kita berpecah, lebih asyik menubuhkan parti-parti kerana semuanya ingin jadi Perdana Menteri, maka negara kita ini akan kehilangan daripada orang lain. Dia tidak lagi akan dikenali sebagai tanah Melayu, walaupun mungkin nama itu dikekalkan, tetapi hakikatnya ialah tanah Melayu, bukan lagi tanah Melayu. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Ayah Dato' atas ucapan pertama itu tadi, dan majlis memohon untuk Yang Berhormat Tun Majlis dengan ini mempersilakan Encik Muhammad Hazim binti Muhammad Hazmi bersama Encik Muhammad Rafiq Rashid Ali untuk berpentas bagi mengiringi Yang Berbahagia Ayah Dato' bagi menggunakan gimik perasmian dengan mengetuk gong yang telah tersedia. Majlis